السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Syifaul Qulub karangan Syekh Abdullah Asy rahimahullahu ta'ala. Pada malam ini kita teruskan bab yang ke-6. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Al-babu sadisu fi fadilatil wudu'i. Bermula bab yang ke-6 pada menyatakan kelebihan air sembahyang. Tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini ialah berkaitan tentang kelebihan wudu'. Sebelum kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kelebihan berwudu', terlebih dahulu hendaklah kita mengetahui apa maksud wudu'. Kalimah wudu' diambil daripada kalimah al-wada'ah. Al-wada'atu. Al-wada'ah ianya memberi maksud cantik dan bersih. Al-wada'ah bermakna al-hasanu wan nazafatu. Cantik, wan nazafah, dan juga bersih. Dinamakan dengan wudu kerana perbuatan yang baik. Sebab apa? Kerana orang yang solat itu berulang-ulang membersihkan diri sehingga jadilah ia bersih dari sudut zahir dan batinnya. Di annal musalliya litakarruri tanazzufihi, kerana orang yang sembahyang itu berulang-ulang kali membersihkan diri sehingga jadilah batin dan zahirnya ianya bercahaya, iaitu bersih. Wudu ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim kefarduan mengambil wudu bagi orang yang berhadas ketika hendak solat. Di antara dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak mendirikan salat, maka basuhlah muka kamu, kedua tangan kamu sehingga ke siku, sehingga akhir ayat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala kamu, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kamu. Ini dalil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Wa idza qumtum ila salati ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Jadi dibasuhkan
kaki sehingga ke buku lali. Mana buku lali itu termasuk perlu dibasuh. Menerusi firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan sebentar tadi, terdapat 7 asas-asas berkaitan tentang taharah ini. Yang pertama, taharah ini terbahagi kepada 2, iaitu uduk dan mandi. Alat yang digunakan untuk taharah iaitu air dan tanah. Hukum kedua-duanya sama ada dibasuh ataupun disapu. Ada uduk kawasan yang disapu, iaitu kepala. Yang mewajibkan beruduk ini kerana berhadas, dan mengharuskan lain kita tidak beruduk kerana bermusafir ataupun kerana kita sakit. Boleh bertayammum. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, atau wa in kuntum marda ala safarin, ataupun sama ada kamu sakit atau kamu dalam keadaan bermusafir, maka boleh kamu bertayammum. Sekiranya tidak mendapati air, maka boleh kamu bertayammum. Di antara kelebihan orang yang mengekali beruduk disebut oleh para alim ulama, man dawama 'alal wudu', barang siapa yang mengekali beruduk, kekal uduk, akramahu Allah taala bisab'i khisalin, Allah muliakan dia 7 perkara. Yang pertama, targhabul malaikatu fi suhbatihi, para malaikat begitu suka nak berdamping dengannya. Nah, kalau kita beruduk, kita yakin bahawa para malaikat sentiasa berdamping dengan kita, dipeliharakan kita daripada segala bencana dan malapetaka. Yang kedua, wala yazalul qalamu rataban min kutbi sawabihi, sentiasalah kalam Allah basah menuliskan pahala orang yang beruduk. Yang ketiga, tusabbihu a'da'uhu wa jawarihuhu, segala anggota badan dan juga panca inderanya ini bertasbih kepada Allah. Dan yang keempat, wala tafutuhu takbiratu al-ula ma'al imam, kelebihan orang yang ada uduk ni, dia akan dapat takbiratul ihram dengan imam. Sebab dia tak payah nak ambil uduk dah, sebab dia dah ada uduk. Yang kelima, wa idza nama ba'atsallahu ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarris saqalain, apabila tidur seseorang yang dalam keadaan beruduk, nescaya Allah utuskan para malaikat memeliharakannya daripada kejahatan manusia dan jin. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bunayya in istata'ta an takuna abadan ala wudu' faf'al, fa inna malaikatal mauti idza qabada ruhal abdi wa huwa ala wudu'in kutiba lahu syahadah, rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, jika engkau mampu sentiasa dalam keadaan uduk, lakukan. Sesungguhnya malaikat maut apabila mencabut ruh orang yang beriman, ruh seseorang hamba dalam keadaan ia beruduk, nescaya dituliskan baginya syahadah. Kelebihan orang yang berada dalam keadaan beruduk, apabila malaikat cabut nyawa dia, dia akan ditulis dalam keadaan seperti mengucap syahadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang ketujuh, wa yakunu fi amanillahi azza wa jalla madama ala wudu', ianya sentiasa berada di bawah keamanan di sisi Allah Ta'ala selama mana ia beruduk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita lihat kitab kita beberapa hadis-hadis yang lain. Hadis kena, barang siapa mengambil air semayang kerana hendak semayang, maka membaik ia akan air semayang, nescaya keluar ia daripada segala dosanya. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a lis-salah, barang siapa yang beruduk kerana nak salat,
fa ahsanal wudu'a, maka dia memperbaikkan wuduk dia. Memperbaikkan wuduk. Apa maksud memperbaikkan wuduk ni? Bi an ra'a syurutahu wa furudahu wa adabahu, iaitu dia jaga syarat-syarat wuduk, dan dia jaga segala fardu wuduk, dan dia jaga adab-adab wuduk. Sunat-sunat semua dia jaga. Summa qama ila salati, kemudian dia bangun mendirikan salat. Fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh, maka keluarlah segala dosanya sebagaimana ia baru dilahirkan daripada perut ibunya. Ataupun boleh dibaca kayauma mabni alal fathi, kayauma waladathu ummuh, sebagaimana ia baru dilahirkan daripada perut ibunya. Seperti baru dilahirkan daripada perut ibu. Ini kelebihan orang yang berwuduk, tapi syaratnya dia kena lakukan segala sunat-sunat wuduk, dan juga ada adab wuduk hendaklah dipelihara. Syarat-syarat wuduk yang disebut dalam kitab fiqh ada 6. Apa makna syarat? Ma tatawaqqafu sihhatu syai'i alai, terhentinya sahnya sesuatu ke atas dia, ke atas syarat tu. Kalau tak ada syarat ni tak sah. Memenuhi syarat ni sah. Itu mana syarat? Syaratnya Islam, syaratnya ialah mumayyiz. Di antara syarat yang ketiga, mesti air itu suci lagi menyucikan. Dan syarat yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangkan air sampai. Ketika mana Nabi SAW melihat ada seorang ambil uduk, air tak sampai dekat buku lalinya, Nabi SAW terus bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celakalah neraka, welah bagi tumit-tumit yang tidak sampai air, ataupun buku lali yang tidak sampai. Lil aqab iaitu celaka atau neraka, welah bagi buku lali yang tidak kena air. Minan nar, daripada api neraka, kerana mereka mengambil mudah ketika mengambil uduk sehingga air tidak diratakan. Jadi di antara syaratnya mesti memastikan bahawa air uduk mesti sampai kepada anggota uduk, jangan ada sesuatu yang menghalangkannya. Sehingga disebut dalam kitab fiqh, kalau ada duri, maka tempat duri itu dikirakan zahir. Ataupun apa-apa yang termasuk di dalam daging yang kita nampak, duri ke ataupun seumpamanya, maka ia dikirakan zahir, mesti air sampai. Bisa sampai kena buang duri tu, macam mana pun usahakan buang, kerana ia dikirakan sebagai tempat yang zahir. Itu sebabnya orang yang bertetu wuduknya tidak sah. Kenapa? Tempat tetu itu dikirakan zahir dan air tidak akan boleh sampai ke dalam, sebab dia tebuk begitu, dia tetukan. Dan begitu juga syarat yang kelima, adamul munafi lil wudu, tiada sesuatu yang menafikan sahnya wudu, seperti haid, nifas, menyentuh kemaluan, keluarnya air kencing, ataupun keluarnya daripada kubur dan dubur. Yang keenam, mesti mengetahui sifat wudu, dia mengetahui yang mana sunat, yang mana fardu, yang mana harus, semua dia kena tahu. Mana sunat dan yang mana fardu, yang mana makruh, dia kena tahu. Ini bagi orang yang berwuduk. Orang yang berwuduk, sekiranya orang yang berwuduk ini dalam keadaan dia ada masalah, contohnya pakcik ni, dia masalah dia hadasnya berkekalan, air kencing dia keluar, dia terpaksa pakai plastik, terpaksa pakai plastik bag begitu, bag plastik ni. Ataupun dia kena penyakit, seorang perempuan dinamakan darah istihabah, berkekalan darahnya sehingga dia pun tak boleh beza yang mana darah haid, yang mana darah penyakit dia. Ataupun seorang makcik ni dia kena penyakit iaitu suku kata kentut, sikit-sikit dia kentut, sikit-sikit dia kentut, maka dinamakan selesur reh. Selesur reh, kayak kentut, baru satu rakaat semayang dah terkentut.
Memang kerap kentut. Ada orang ni, pakcik ni kerap kencing. Kencing aja, kencing tak tos sepanjang hari begitu, terpaksa balut. Maka orang ni dia makan daimul hadas namanya, orang yang berkekalan hadas. Dia kena semayang, dia kena ambil uduk. Maka disyaratkan uduk bagi orang yang berkekalan hadas kalau ianya contohnya kencing lalu keluar, ataupun ditebuk di bawah pusat ni ada letakkan plastik bag dekat situ, keluarlah najis, maka mereka ini dihukumkan seperti, iaitu orang yang selesul baul, berkekalan air kencingnya keluar, berkekalan air kencingnya keluar. Maka dia mestilah memenuhi 8 syarat bagi orang yang nak beruduk ni. Syarat yang pertama, dukhulul waqti, mesti dah masuk waktu. Maghrib sekarang ni dah masuk ya, dia kena bersihkan dulu, kemudian dia syarat dia mesti masuk waktu. Bagi orang yang masalah berkekalan hadas ni tidak boleh jamak takdim. Sebab apa? Sebab waktu yang kedua belum masuk, tapi dia boleh jamak takhir kerana waktu pertama dah lama masuk. Itu bagi orang yang masalah kencing berkekalan ataupun kentut dan sebagainya. Yang kedua syaratnya taqaddum al-istinja, mestilah didahulukan istinja, sewaktu dia istinja. Dan yang ketiga wat tahaffuz bil hashwi, kalau contohnya dia kencing, balutkan kemaluan dia. Kalau perempuan, pakailah satu-satu benda ataupun kapas ataupun pad atau seumpamanya yang menghalangkan darah keluar, ataupun dia ni jenis kencing juga. Makcik ni pun masalah kencing, perempuan, ataupun makcik ni keluar angin ikut kemaluan depan. Dia dah umur-umur ni, dia ada kena penyakit angin keluar ikut depan. Mazhab kita Syafi'i batal. Bagi perempuan yang ada kena penyakit ini, dia keluar ikut kemaluan depan angin saja, maka hukumnya batal, kecuali satu mazhab yang lain. Yang keempat wal asaf, iaitu hendaklah diikatkan dia, dari balut dan diikat. Kalau contohnya dia selalu kentut, maka kena usahakan juga pakai cawat, seolah-olah makna dia berusaha untuk menghalangkan kentut itu keluar. Dan yang kelima, mestilah berturut-turut di antara istinja dan menjagakan dia habis istinja terus balut gitu. Dan yang keenam, hendaklah segera di antara dia dah balut-balut pergi ambil uduk terus, tak ada tunggu-tunggu lagi. Dan yang ketujuh, di antara perbuatan uduk dengan selainnya mestilah berturut-turut. Sedangkan berturut-turut mengambil uduk ni hukumnya sunat. Contohnya di rumah tadi dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kemudian sampai masjid dia basuh kaki. Boleh tak? Ya boleh. Sebab uduk tidak disyaratkan berturut-turut, hanya sunat. Tapi bagi orang yang masalah tadi, kena berturut-turut. Yang ke-8, mesti segera di antara dia mengambil uduk dan solat, kecuali kerana nak sembahyang berjemaah, menunggu orang sembahyang sunat ataupun nak sembahyang sunat qabliyah adalah dibenarkan. Ini 8 syarat yang berkaitan tentang orang yang berkekalan hadasnya, seperti kencing ataupun selalu keluar kentut ataupun darah istihadah. Ini kena jaga dan kena faham, barulah mereka ini mendapat satu kelebihan, iaitu seperti baru dilahirkan daripada perut ibunya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda lagi, man wadda'a hadhil a'dha fa ahsana udu'ahu istaujaba minallahi ar-ridwanil akbar. Barang siapa yang membasuhkan anggota-anggota uduk ini dan memperbaikkan uduknya, nescaya wajiblah ia mendapat redha Allah yang akbar, yang agung. Mana besar kelebihan mengambil uduk. Sama balik kita. Seperti hari diperanakkan akan dia oleh ibunya. Hadis yang kedua pula, bermula 3 perkara ini wajib atasku dan sunat atas tiap-tiap muslim. 3 perkara ini
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda adalah wajib ke atasnya, tetapi tidak menjadi wajib ke atas umatnya. Yang pertama, mandi pada hari Jumaat adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi pada hari Jumaat adalah wajib baginya, mengikut riwayat kita ni. Dan yang kedua, bersugi. Dan yang ketiga, memakai bau-bauan. Ini adalah wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat bagi umatnya. Dan terdapat dalam hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun wajibatun ala kulli muslim. 3 perkara wajib ke atas setiap orang Islam. Wajib di sini memberi maksud ialah sunat muakkadah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, wajiblah hadis ini ialah sunat muakkadah. Dalam mazhab yang lain, betul-betul wajib. Al-ghuslu yaumal jum'ah, iaitu mandi pada hari Jumaat. Mazhab kita sunat, mazhab lain berdasarkan hadis, zahir hadis wajib. Wasiwaku, dan bersugi. Wa massu tayyibi, iaitu memakai bau-bauan yang wangi. Ada mazhab kita hukumnya adalah sunat muakkadah, mazhab yang lain jadi wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam hadis yang lain, yaitu daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun hunna alayya faridatun wa hunna lakum sunnatun, as-siwaku wal witru wa qiyamul lail. 3 perkara ini bagiku adalah fardu, adapun bagi kamu wahai umatku adalah sunat. Yang pertama, as-siwak, bersugi. Bersugi. Yang kedua, wal witru, sembahyang sunat witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib, bagi kita sunat. Wa qiyamul laili, iaitu salatul qiyam, sembahyang malam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib, bagi kita adalah sunat. Hadis yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di antara kelebihan bersugi banyak yang disebut di dalam beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'al wudu' inda kulli salatin. Kalau tidak menjadi susah bagi umatku, nescaya ku perintahkan mereka bersugi berserta wudu' tiap-tiap kali nak semayang. Mana tiap-tiap kali nak semayang, bila ambil uduk nak semayang, sugi. Riwayat yang lain dalam mazhab Imam Syafi'i pegang begitu. Mana tadi nak semayang dan ambil uduk, sugi. Bukan waktu nak semayang, sugi. Inda kulli salatin, ay inda iradatis salah. Inda iradatis salah. Inda kulli udu'in, satu riwayat inda kulli tuhurin, satu riwayat inda kulli salatin. Mana dua hadis ini ketika nak wudu, ketika nak semayang. Macam mana nak samakan? Maksudnya inda iradatus salah, waktu nak semayang mesti ambil wudu, iaitu wani ambil wudu, bermakna dia bersugi waktu berwudu. Bukan waktu nak semayang disugi-sugi masuk dalam bukit, begitu. Sugi-sugi masuk dalam bukit. Ada orang dia jadi geli, kata Tok Imam tadi makan kan, orang makan tak melekat ke dia pun dia tak gigi, begitu. Jadi Tok Imam ni geli aku tengok Tok Imam ni, nampak tak? Tapi kalau dia mengambil uduk, ia tersembunyi, dia tidak menyebabkan prasangka yang tidak baik. Maka bila dia ambil uduk, dia bersugi dan terus semayang.
dia kemas gitu. Oleh sebab itu Syekh Khatib Syarbini rahimahullah ta'ala dalam mazhab kita Imam Syafi'i menyebut maksud hadis tu inda kulli salatin wa inda kulli udu'in inda kulli iradatis salah, tiap-tiap kali nak semayang memberi maksud bila nak semayang ambil uduk, mana bersugi waktu ambil uduk. Adapun pandangan lain itu ala kulli hal itu pandangan masing-masing. Begitu ala pandangan masing-masing. Saya huraikan menurut mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama hadis memahamkan semua rupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, as-siwaku mataharatun lil fami mardatun lirabbi. Bersugi itu menyucikan mulut dan mendapat redha Allah. Dan sesungguhnya bersugi ini telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-siwak, lazimilah diri kamu bersiwak, fa innahu mataharatun lil fami, karena ia menyucikan mulut, wa mardatun lirabbi, dan mendapat keredaan Tuhanmu. Dapat mardatun iaitu keredaan bagi Tuhanmu, mana keredaan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, fis siwaki 10 khisal. Bersugi ini ada 10 kebaikannya. Pertama, mardatun li rabbi ta'ala, dia mendapat redha Allah. Yang kedua, maskhatatun lisyaitan, ia adalah perkara yang dibenci oleh syaitan. Itu perkara yang dimarahi oleh syaitan. Syaitan tak suka orang bersugi. Yang ketiga, wa mafrahatul lil malaikah, sesuatu yang disukai oleh malaikat. Dan yang ketiga, jayyidul lil lutsah, iaitu membaikkan gusi. Yang keempat, wa yajlul basar, dan juga menerangkan mata. Wa yutayyibul fama, membaikkan mulut. Wa muzhibul lil hafri, menghilangkan karat, menghilangkan karang gigi. Wa yuqallilul balgham, mengurangkan balgham. Wa huwa minas sunnah wa yazidu fil hasanat, karena ia daripada sunnah dan menambahkan pahala, menambahkan pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya lagi, qala al-musannifu rahimahullahu taala, kelebihan berwuduk. Banyak kelebihan berwuduk. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda al-'abdul muslimu, apabila seorang hamba yang Islam ini berwuduk, berkumur-kumur, nescaya keluarlah segala dosa daripada mulut dia. Apabila dia masukkan air dalam hidung, keluarlah segala dosa daripada hidungnya. Apabila dia membasuhkan mukanya, keluarlah segala dosa daripada mukanya. Hatta takhruja min ashfari ainaihi, sehingga di celah-celah mata ni bulu-bulu keluar dosa. Kalau dibukakan hijab nampak begitu. Fa idza ghassala yadayhi, bila dia basuh dua tangan, keluar dosa daripada dua tangan. Hatta takhruja min tahti azfarihi, sehingga keluar di celah-celah kuku dia. Fa idza masa ra'sahu, bila dia basuhkan kepala, kharajat al khataya, keluarlah dosa daripada kepala. Hatta takhruja min atrafi sya'rihi, sehingga keluar di ujung-ujung rambut. Wa idza ghassala yadayn, bila dia basuh dua kaki, kharajat al khataya min rijlaihi, keluarlah segala dosa daripada kaki. Hatta takhruja min azfarihi, seolah-olah keluar dan dibawa di celah-celah kuku-kuku kaki ini. Summa kana masyuhu ilal masjidi wa salatu nafilatan lahu, kemudian dia berjalan pergi ke masjid dan dia semayang. Kalau semayang sunat iaitu salatul wudu, ataupun semayang seterus tahiyatul masjid, sunat bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, iaitu semayang sunat selepas mengambil wudu. Di antara kelebihan wudu ini yang disebut oleh para alim ulama, kenapa 4 anggota wudu ini dibasuh? Annaha mahallu iktisabil khataya,
kerana anggota uduk inilah tempat melakukan dosa. Iaitu mata, mulut, telinga, kepala, fikir benda tak elok, telinga, kaki. Oleh sebab itulah hikmahnya perlu dibasuh. Sebab apa dia kata qila al hikmatu fi zalika anna Adam alaihi salam masya ila syajarati wa rijlaihi. Dia kata hikmahnya kerana Nabi Allah Adam alaihi salam bila mana Allah berfirman la taqraba hadhihi syajarah, yang kau hampir pokok ini, maka Nabi Allah Adam telah terpedaya dengan iblis. Dia pun berjalan juga ke pokok tersebut menggunakan dua kakinya. Wa nazara ilaiha, dan dia memandang kepada pokok bi'ainaihi, dengan dua matanya. Wa akhadha minha, dan dia mengambil daripada pokok tersebut buah biyadaiha, dengan dua tangannya. Wa lamasa waraqataha bira'si, tersentuh daun-daun pokok di kepalanya. Mana dua kaki berjalan, dua mata memandang, dua tangan mengambil, daun-daun terkena di kepalanya. Justru itulah disyariatkan mengambil uduk kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, kerana Allah murka ketika itu. Bila Nabi Allah Adam bertaubat, maka Allah memerintahkan beruduklah kamu dengan air di bawah arasku. Maka mereka mengajarkan uduk. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inilah udukku dan uduk para nabi sebelumku. Mana para nabi alaihi wassalatu wassalam sebelum ini juga beruduk sebagaimana uduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita beruduk, sebagaimana Allah memberikan keampunan di atas kesalahan Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah juga berikan keampunan kepada kita kalau kita basuh anggota tersebut. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya, syuri'al istinja'u liwata'il huril ain, disyariatkan beristinja kerana membolehkan mensetubuhi bidadari. Wa ghuslul kaffain, membasuh dua tapak tangan, lil akli min mawaidil jannah, untuk membolehkan menjamah hidangan dalam syurga. Wal madmadah li kalami rabbil alamin, berkumur-kumur untuk membagi apa tujuan, li kalam, bagi bercakap rabbil alamin. Itu dia, kita berkumur-kumur. Ini daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wal istinsyaqu, masuk air dalam hidung, li rawaihil jannah, bagi mencium bau syurga. Wa ghuslul wajhi, basuh muka, an-nazaru ila wajhihil karim, bagi dapat memandang wajah Allah. Wa ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh dua tangan sehingga ke siku, lissiwar, supaya dipakaikan emas ke emas ataupun benda-benda emas. Siwar ni mana gelang-gelang daripada syurga, ada gelang-gelang daripada syurga. Basuh sapu kepala, litaji wal iklil, dipakaikan mahkota dalam syurga. Wa masul uzunain, menyapu telinga, lisamai kalami rabbil alamin, bagi mendengar kalam Allah. Wa ghuslul rijlain, basuh dua kaki, lil masyi fil jannah, supaya berjalan ke syurga Allah. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sama balik kita qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Hadis kena, telah mengasihi oleh Allah Ta'ala akan orang yang mencungkil giginya daripada umatku, iaitu kita guna floss ataupun kita cungkil, celah-celahkan gigi kita, tangan saya pakai floss ataupun cungkil ni, ya, ataupun disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu almutakhallilina min ummati, Allah merahmati bagi umatku yang mencungkilkan di celah-celah giginya. Fil wudu, pada wudu ataupun pada mandi.
Ada itu makna mencungkilkan daripada umatku pada ketika mengambil air semayang dan ketika telah makan. Mana lepas makan dia cucikan gigi dia, cungkilkan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu al-mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'am. Dan juga makan. Daripada apa? Min asarit ta'am, daripada kesan-kesan makan, supaya keluar segala apa yang ada di celah-celah gigi. Mana Nabi SAW telah mendoakan mereka dengan rahmat, supaya mereka berhati-hati ketika beribadat. Bila beribadat ni tak ada rasa apa-apa dah, semua hilang dah. Kalau makan kadang melekat-lekat kelapa lah apa semua ni, terasa. Makan daging terasa daging, jadi ibadat dia kurang sempurna, congkil hilang habis begitu. Tapi nak guna apa dia, ada benar-benar tidak digalakkan guna. Cuba kita tengok dalam kitab kita. Hadis baik olehmu akan mulutmu dengan bersugi. Nabi SAW bersabda, iaitu baikkanlah mulutmu, tayyibu afwahakum bisiwak fa innahu tariqul Quran. Baikkan mulut-mulut kamu. Ini diriwayatkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan Imam Ibn Majah meriwayatkan dalam jilid yang pertama hadis yang ke-106. Tayyibu mana baikkan, tayyaba yutayyibu tayyib, baikkan oleh kamu akan mulut kamu dengan bersugi, maka bahawasanya mulut itu jalan Quran. Kerana mulut ini adalah jalan-jalan Quran, maka hendaklah kamu baikkan mulut kamu dengan bersugi, kerana sesungguhnya malaikat suka benda wangi dan dia akan datang di sisi orang yang membaca Quran. Malaikat ni dia suka benda wangi. Oleh sebab itu bila kita nak baca Quran, biar mulut kita wangi, disenangi oleh para malaikat. Kalau mulut kita bau busuk, malaikat tidak senang, kerana malaikat akan bersama kita, iaitu malaikatul bararah, malaikat yang baik-baik belaka. Oleh sebab itulah disuruh kita bersugi. Ketika saya mengaji kitab Bulughul Maram bersama dengan Syekh Taha Rayyan di Masjid Al-Azhar Al-Syarif, iaitu Syekh menyebut kenapa disuruh kita bersugi. Dia kata supaya mulut kita wangi, dan mulut wangi ini disukai oleh para malaikat. Dia kata disukai oleh para malaikat. Jangan menyungkil gigi dengan kayu as. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la tatakhallalu bil asi, dan jangan kamu mencungkil dengan kayu as. Apa dia kayu as ni? Huwa syajaratun atril raihah. Dia adalah satu pokok yang baunya wangi. Tak ada negara kita. Cuba tengok sebelah tu. Nombor 2 kita tengok tepi dia tu. Nombor 2 ke nombor 3? Nombor 3 ya. Ada tak tulis tepi tu? Qauluhu kayu as al-asi, iaitu satu kayu di tanah Arab, barangkali tiada dalam negeri Jawi. Ada kata barangkali tak ada dalam negara kita. Dia pun tak pasti, Syekh ni. Dia kata asal nama kayu tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam. Kalau kita kata kayu koka, kita kata kayu koka. Orang Mesir sebut secara tu cook. Jadi Melayu dia jadi koka. Jadi koka. Tapi dalam syarah hadis menyebut syajaratun atrir raihah, iaitu satu kayu, akarnya dia
iaitu berbau wangi. Bau wangi. Tak silap saya, pokok ini berduri-duri. Dia berduri-duri. Di tanah padang pasir kayu ni ada, iaitu dia duri banyak. Dia tak sesuai kalau kita guna kayu ni, menyebabkan gigi kita tak apa tahan. Gigi kita tak apa baik. Mungkin kayu tu tak sesuai kena gigi. Kayu tu tak sesuai. Warraihan, dan juga raihan, dan di terjemah kitab kita ini adalah delima. Dalam hadis sebut warraihan wa kullu nabatin tayyibul raih, tiap-tiap pokok yang mana dia berbau wangi jangan guna. Dia kata tiap-tiap pokok yang bau wangi jangan guna, tak apa sesuai untuk gigi. Dia kata apa sebab? Maka bahawasanya apa kesannya? Mempusakai akan berulat giginya, mudah reput. Gigi dia cepat rosak. Gigi cepat rosak. Dan seterusnya lagi. Tadi rasa masih ada tertinggal satu. Ada tertinggalkan. Jangan menyungkil gigi dengan kayu asi dan delima, dan juga kayu bulat. Bulat ni apa mana bulat? Dalam kitab menyebut wal qasab. Qasab ialah seperti buluh. Hurainya bi fathataini qasab. Kullu nabatin yakunu saquhu anabib wal ka'wiyan, iaitu pokok-pokok yang ada beruas. Pokok yang ada beruas, tebu, buluh, rotan, manau, semua ni tak elok. Itu benda yang ada beruas. Benda yang ada beruas. Dia contohnya kita nak congkak gigi pergi ambil buluh. Orang tua dulu pergi ambil buluh, rosak gigi dia. Arwah ayah saya cukup marah saya dulu. Saya pun tak tahu. Kadang ambil buluh tepi nak cungkit, dia kata rosak gigi kau, rosak. Dia kata cepat rosak. Cepat rosak kerana tak sesuai. Mungkin buluh tu tak sesuai pada gigi. Bukan semua benda dalam dunia ni sesuai bagi kita, kan? Allah ciptakan dia tak sesuai. Setiap benda yang beruas. Dulu saya tak percaya. Mana ambilan orang tua-tua dulu ni, kan? Dia tak bagi rotan, buluh ataupun tebu pun tak boleh sebab dia beruas. Kita ambil tebu, ambil ujung, congkak gitu, gigi kita tak apa tahan. Itu yang menyebabkan gigi cepat rosak, dia kata. Nak percayalah, tak percaya sudah. Orang kata tak percaya, lah masalah ni tak percaya. Umur 40 orang habis, begitu. Tapi arwah ayah saya betul sampai meninggal dunia gigi dia bagus. Gigi dengan juga mata dia, tak pakai cermin mata. Bagaimana yang saya edarkan di Masjid Al-Azim, doa marhaban habibika wa nabika qurrata aini fakashafna ghita'aka fabasarka yawma hadid izhabu biqamisi tu. Ini di antara amalan orang dulu bila azan, insya-Allah. Geng-geng Wahabi tak nak percaya, ahlan wa sahlan, tak percaya sudah, kan. Kita beramal di sudut beramal, bukan nak berhujjah. Bukan nak berhujjah. Ini beramal fadailul a'mal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Macam orang tua-tua dulu, mandi jangan telanjang, kata. Pakai kain. Kemudian dah habis mandi, dia para kain tu dia akan pukul betis, kan? Betis. Sebab apa? Mengelakkan jana angin. Ini mudah-mudah angin sana, angin sini. Kau mandi telanjang. Dia kata mandi telanjang. Dia guna betis sebab pukulkan, dia bagi kuat, lutut pun kuat, badan pun sihat. Tengok dah umur 80 tahun gagah aja. Ini baru 45 begitu. Makan macam-macam, lamb chop, chicken chop, apa semua.
tapi tak ada cop. Tak ada cop. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Apa disebut dalam hadis fa innahu yurisul akalah, dia kata menyebabkan akan akalah, mana akalah al-hikah hatta tatasaqat asnan, menyebabkan gigi ni cepat put dan dia menjadi cepat cabut. Ini disebut juga oleh al-Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Taqirul Hasih, iaitu Lubabul Hadis. Saya petik dalam kitab Imam Sayuti untuk menguatkan dalil dalam kitab kita ni yang dikarang oleh seorang ulama hadis yang terkenal, Al-Hafiz Syekh Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Sama balik kita qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, hadis kita bermula sembahyang dengan bersugi itu terlebih afdal daripada 75 sembahyang tiada bersugi. Bukan maknanya dah bersugi tak payah sembahyang jemaah gitu. Apa maksudnya? Saya baca mensyarah. Qala al-Imam al-Munawi, al-Imam al-Munawi menyebut la dalila fi hadzal hadis ala afdaliyati siwak ala al-jamaah allati hiya bi 27 darajatan. Bukan hadis ni pula menafikan sembahyang berjemaah. Berjemaah itu cerita lain, tu kelebihan berjemaah. Ini kelebihan bersugi. Nampak ni? Kelebihan bersugi, kelebihan lain. Kelebihan sembahyang berjemaah, kelebihan lain. Tak boleh. Dia kata saya dah sugi Ustaz, tak payah sembahyang jemaah. Dia kata. Li'anna darajata mutafawitatul miqdar. Kerana darajat ini mengikut keadaan dia. Semayang gini, uduk gini, tayamum gini, mandi gini, nampak ni? Dia berbeza-beza. Tak boleh pula kita kata kita kona pula maksud yang lain. Jangan faham begitu. Kata Syekh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala yang mensyarahkan kitab Al-Jami' Saghir li Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Sama balik kita hadis senantiasalah Jibril mempesan ia akan daku, mana mewasiatkan daku dengan bersugi hingga aku takut akan hawa nafsuku. Hadis bahasalah bersugi sentiasalah Jibril alaihi salam mewasiatkan kepadaku. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili berkata, Nabi SAW bersabda, tasawwaku fa inna siwaka mataharatun lil fami wa mardatun li rabbi, bersiwaklah kamu kerana sesungguhnya mencucikan mulut dan meredakan bagi Tuhan. Ma ja'ani Jibrilu illa awsani bis siwak, senantiasalah Jibril datang kepadaku meruai wasiat. Dia pesan, wasiat ni pesan lah, bersugi hatta laqad khasyitu an yufrada alayya, sehingga aku takut dipardukan kepadaku, wa ala ummati, dan juga kepada umatku, kepada umatku. Dan lagi satu riwayat, mazala Jibrilu yusini bisiwak, sentiasalah Jibril mewasiatkan akan daku dengan siwak, hatta khasyitu, sehingga aku takut yudardina asnani, sehingga aku takut bahawa gugur segala gigi-gigiku. Masa tak ada nafsu lah, malah tak ada gigi dah. Mana sentiasa Jibril mewasiatkan kepada Nabi SAW supaya bersugi, sehingga aku takut bahawa menyebabkan gigi aku ni cabut terus. Mana sentiasalah Nabi SAW bersugi. Ini kelebihan iaitu mengambil uduk dan bersugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ini sebahagian, kalau nak baca lagi banyak hadis-hadis kelebihan beruduk ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tadfa'u anna biha at-ta'na wa at-ta'un. Ya man amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi ayatil kursi wa asrariha an tahfazana wa auladana wa usratana wa zurriyatina wa buyutana wa amwalana min syarri kulli dhi syarr wa min jami'il mu'dhiyatil kharijati minal ardi wan nazilati minas sama'. Allahumma ya hafiz ya hafiz ya hafiz ihfazna wa iyahum minal ma'asi waz zunubi wal athami wal amrad wa min fitanil layli wan nahar wa min tawariqil layli wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Wallahu min waraihim muhit, wallahu min waraihim muhit, wallahu min waraihim muhit, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam.